Saya tak pernah kata Amiruddin tu korup. Dan baru-baru ini tulis, dia kata apa? Saya terpaksa pertahan diri setelah difitnah MB Selangor. Menteri Besar Muhammad Sanusi berkata, rakan sejawat ni di Selangor Amiruddin berulang kali memfitnahnya bagi tujuan menjatuh reputasi. Menurut Sanusi, ini jadi sebab kenapa dia terpaksa mempertahankan diri dengan menimbulkan isu tata kelola Kerajaan Negeri Selangor di bawah pentadbiran Amiruddin. Sanusi berkata demikian dalam pernyataan pembelaan yang difailkan di Mahkamah Tinggi 10 Oktober lepas, lepas berhubung saman fitnah Amiruddin terhadapnya. Mengenai dakwaan, Menteri Besar itu terbabit dengan skandal jutaan visitan bagi projek pembersihan Sungai Kelang. Tuan-tuan, dia fitnah, kan? Dia fitnah Amir, dia fitnah Vincent Tan. Bila cerita Amir ni dia tulis, dia jawab. Bila hakim tanya, okey, bagi surat jawapan, kenapa kamu mengatakan kamu tidak fitnah Amir? Saya tidak fitnah Amir sebab apa? Sebab dia yang fitnah saya dulu. Saya cakap lah. Dia cakap, saya cakap. Aku kata kat dia, dia kata kat aku balik. Aku kata kat dia balik, dia kata kat kau balik. Aku kata kat dia balik. Tuan-tuan, itu ingat defense ke? Teruk Sanusi kena lepas ni, tuan-tuan. Itu bukan defense. Tuan-tuan, mari kita dengar apa yang Sanusi ucapkan dalam ucapan tersebut. Okey? Apa kita dengar? Alah ni mereka duk bongkar ada skandal Menteri Besar Jokia ni dengan Vincent Tan, dengan sebuah syarikat milik MBI Selangor, macam mana satu projek di sekitar Sungai Kelang tu akan merugikan kerajaan negeri Selangor paling busuk 180 juta. Macam mana 600 ekar ni akan diberi percuma kepada token ni. Macam mana token ni ambil alih anak syarikat MBI 55%. Ni tengah duk hangat ni. Tuan-tuan tunggu sehari dua ni saya meletup. Kita nak tengok muka dia letak di mana. Muhammad Sanusi makna menafikan menggelar Vincent Tan dan syarikat Taikun itu sebagai korup. Menurut Sanusi, rakyat Malaysia mengetahui bahawa dia sebagai Menteri Besar Kedah mengamalkan dasar mengutamakan golongan bawahan dan bukan golongan korporat atau kaya. Jelasnya, kenyataannya tidak akan menyebelahi taikun-taikun besar bermaksud keutamaan tidak akan diberikan kepada korporat besar dalam aspek pembangunan. Vincent Tan, pengasas bersama Kumpulan Berjaya serta Berjaya Land Berhad menyaman Sanusi pada 8 Ogos lalu susulan ucapannya semasa kempen sempena PRN di Jitra. Vincent Tan mengeluarkan surat tuntutan guaman kepada Sanusi dan menuntut permohonan maaf daripada Ketua Pengarah Pilihan Raya PN itu serta ganti rugi sebanyak 200 juta ringgit. Betul Tuan dengar sendiri kan? Apa dia kata tadi? Dia tak kata dia kata tak korup. Dia kata saya tak pernah kata korup. So Amiruddin pun dia kata tak pernah kata korup. So sekarang ini persoalan dia kena buktikan dakwaan berkenaan dengan projek. Dia dapat projek, bagi projek, dapat duit, kerugi 100. Yang itu yang sebenarnya dia kena buktikan kat mahkamah, bahawa fakta itu benar. Itu cara dia nak menang kes ni. Kalau dia gagal buktikan perkara tersebut, dia akan kalah dan dia kena bayar at least 200 juta kepada Vincent Tan. Mungkin tak sampai 200 juta, doesn't matter lah. Tetapi jumlah itu dia kena bayar kepada Vincent Tan. Itu baru Vincent Tan. Belum kita cerita hal Amir tadi, sebab dia ada dua. Dia tak perlu bukti. Dua-dua ni dia kena buktikan kenyataan dia tadi. Kenyataan apa yang dia kena buktikan? Kenyataan awal tadi berkenaan dengan korupsi. Tuan-tuan dengar kan? Yang itu dia kena buktikan. Yang itu dia kena buktikan. Dan dalam pembuktian itu nanti, di situ nanti kita kena faham betapa dia takkan boleh, dia akan kalah kat situ. Fitnah ni tuan-tuan dimulakan oleh ni, kaki-kaki fitnah macam ni, kemudian disebar dan disambut oleh orang-orang yang bodoh, dan dia belega. Yang ni semua akan makan apa orang kata, dosa-dosa fitnah ni semua yang menyebarkan tu semua ditanggung. Fitnah dia tuan-tuan bukan kira Islam bukan Islam, tak. Oh, kita fitnah orang bukan Islam tak ada masalah, tak ada.
Islam ke bukan Islam, kamu fitnah, dosa tetap ada pada kamu. Sama, equal. Memfitnah orang bukan Islam dan memfitnah orang Islam, dosa sama. Dah sama je dosa dia. Now, bagaimana Sanusi nak menang? Untuk Sanusi nak menang dalam kes ini, ni saya nak bagi nasihat sikit kepada peguam Sanusi. Okay, kita dengar balik apa yang Sanusi kata. Alah ni mereka duk bongkar ada skandal Menteri Besar Cokia ni dengan Vincent Tan dengan sebuah syarikat milik MBI Selangor, macam mana satu projek di sekitar Sungai Kelang tu akan merugikan kerajaan negeri Selangor paling busuk 180 juta. Macam mana 600 ekar ni akan diberi percuma kepada token ni. Okey. Dia ada dua pertuduhan. Satu pertuduhan 180 juta yang projek itu akan rugi. Itu dia kena buktikan. Dia kena buktikan yang itu. Yang kedua, dia kena buktikan bahawa Vincent Tan menerima 600 ekar secara percuma. Amir telah bagi Vincent Tan 600 ekar secara percuma di atas balasan projek whatever lah 180 juta yang akan rugi tu. Projek itu tadi dapat projek pembersihan Sungai Kelang. Daripada situ Vincent Tan dapat dia dibagi satu tanah 600 ekar secara percuma. Dua benda ini Sanusi kena buktikan dalam mahkamah. Kan? Sanusi kena bukti. Jadi kalau Sanusi tak boleh buktikan, kita tanya, siapa yang memfitnah? Saya nak tanya, siapa yang memfitnah? Dan siapa yang percaya kepada fitnah Sanusi ni, sesungguhnya dialah orang yang zalim. Orang dok tuduh kerajaan ni zalim. Kerajaan ni zalim. Zalim apa tuan-tuan? Kerajaan ni nak selamatkan negara daripada kezaliman ni, pemfitnah seperti kamu lah. Dia golongan ni mentadbir tak erti. Air negeri dia pun tak ada. Konon negeri je lapang padi. Tapi beras disorok. Mesti tuduh kerajaan ni gagal. Yang sorok beras dekat Kedah. Tapi kerajaan dikatakan gagal. Kerajaan federal. Tuduh orang itu sesuka hati dalam ceramah dia. Terima duit 180 juta. Orang bertepuk tangan. Takbir, Allahu Akbar. Fitnah. Yang itu betul-betul hijacking agama kita. Yang itu betul-betul hijacking. Orang kata apa? Agama kita telah di-hijack oleh tuan-tuan. Pemfitnah ni. Tapi yang bestnya, jangan koyak lah. Jangan koyak. Sekarang ni dia pula yang koyak tuan-tuan. Kan? Dia pula yang koyak. Dia koyak macam mana? Kita tengok dia koyak. Kita akan ada satu skandal anak syarikat kerajaan negeri Punun ni lah, gagal supply beras tempatan dalam satu kontrak yang bernilai 100 juta. Kononnya laporan tu keluar daripada SPRM dan dilontarkan ke tengah-tengah masyarakat tanpa penjelasan yang sewajarnya. Laporan tergantung seolah-olah peristiwa itu berlaku kemarin, padahal ia telah berlaku 2016. Tahun 2016 tu saya duk pikul beras semua lah, tapi di kamp pelarian tu. Saya pada masa tu buat humanitarian mission di kawasan-kawasan bencana. Memang saya duk pikul beras lah tu. Tapi di tempat lain lah. Saya pun tak ada adun lagi pun. Jadi bila lontaran itu dikeluarkan atas kehendak siapa saya pun tak tahu. Gairahlah spekulasi di Bena seolah-olah punca ketiadaan beras tempatan di Kedah ni, punca dia Sanusi sorok beras. Kan? Itu spekulasi yang cuba dibina oleh netizen ataupun petikan yang dibuat berdasarkan laporan tu. Mereka telah menyerbu tak pakai helmet. Dalam serbuan tak pakai helmet ni saya akan buat balasan kerana mereka telah memburukkan kerajaan negeri.
seolah-olah perkara itu disebabkan oleh kerajaan negeri, maka beras tempatan tak ada. Baik, kerajaan negeri buat apa? Kerajaan negeri buat apa? Yang serbu tu bukan kerajaan negeri. Yang serbu tu federal. Kalau tak serbu, kita pun tak tahu, mungkin banyak lagi. Kita sebut tadi 5 kilang lagi akan diserbu. Tuan-tuan, ni dia. Golongan-golongan inilah yang sebenarnya dah makin berpecah dah. Kan saya kata tadi, Kuala Kangsar, dia kata intimidasi itu ini dan sebagainya. PAS pun dah ada yang mula datang jumpa dengan PMX nak bincang. Saya kata 3 ke 5 insya-Allah akan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri tidak lama lagi. So adakah akan tumbang? Saya kata kalau mereka lompat parti, kalau mereka dipecat atau letak jawatan. Satu lagi, saya lupa tadi, letak jawatan. 3 perkara ni baru dikira tumbang. Kalau tidak, kenapa kita tanya soalan ni? Kenapa Bersatu takut untuk nak pecat ahli Parlimen Kuala Kangsar itu? Fikir-fikirkan. Baik, tuan-tuan. Siapa yang berminat untuk nak jadi ahli VIP sebab ahli VIP ni tak adalah apa pun. Tapi kita akan dapat data apa? Orang kata informasi macam kalau saya buat PowerPoint dan sebagainya, tuan-tuan akan dapat apa orang kata? Maklumat-maklumat terkini daripada saya lah. PowerPoint saya yang saya dalam presentation ni, saya akan apa orang kata? Saya akan hantarkan ataupun berikan kepada ni lah, kepada grup saya itu. Siapa yang berminat untuk menyertai grup tersebut, maka bolehlah menghubungi Ana dekat nombor ini, Ana ya 012-261-9418. Tapi jangan WhatsApp call, jangan call. Ini nombor WhatsApp saja, kan? Okay, so siapa berminat, just kata berminat nak menyertai grup VIP, nanti kita akan bagi link, tonton isi saja link tersebut. Okay, right. Nanti kita kalau macam kan saya buat presentation, saya buat presentation dalam bentuk PowerPoint ataupun apa-apa info yang mungkin saya tak cakap dalam live, mungkin juga saya akan buat macam Google Meet dan sebagainya. Mungkin tuan-tuan boleh join. Terima kasih 10,266 orang menonton kita pada malam ini. Terima kasih yang bersama dengan kita, insya-Allah. Hingga kita berjumpa lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.